صلى الله عليه وسلم وإلى العلامة الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وإلى العلامة الحبيب حسن بن عبد الله عمر الشاطري وإلى العلامة الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وإلى مشايخنا في بلاد مصر وفي كل أنحاء العالم ولمؤلف الكتاب ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya Dia, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan, dan juga doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka dia kata, wa 'alal muridi ayyajtahida
fi taqwiyatihi wa hifzihi wa ijabatihi a'ni hadzal ba'itha. Dia kata, hendaklah seseorang murid itu. Tuan-tuan, murid ni kalau di dalam bahasa Arab dia dipanggil sebagai sirah mubalaghah. Maknanya orang yang betul-betul dia berkehendakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua kita berhajat kepada Allah. Tak ada orang yang dia tak berhajat kepada Allah. Tak ada orang yang dia tak nak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang dia nak dan juga berhajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang sandarkan apa-apa pada diri dia. Tuan-tuan, diri ni dia tak ada apa-apa. Dan kalaulah dia sandarkan kepada diri dia, dia tidak akan mampu melakukan apa pun juga, melainkan bila mana dia diberikan kudrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Perjalanan Nabi SAW daripada Makkah Al-Mukarramah menuju ke Palestin. Tuan-tuan, kalau pada zaman tu mengambil masa, kalau nak pi daripada Makkah ke Palestin, ambil masa 1 bulan pi, 1 bulan patah balik semula. Itu jarak pada zaman tersebut. Kalau kita nak tengok jarak pada hari ini, Makkah ke Palestin, mengambil masa 1650 kilometer. Tuan-tuan, maknanya satu perjalanan yang begitu jauh dan juga panjang. Tapi dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah hanya pada 1 malam sahaja. Itu pun daripada Mekah ke Palestin, kemudian daripada Palestin naik sampai ke langit. Tuan-tuan, ni bukan perjalanan yang dekat ni. Yang ni perjalanan yang sangat jauh. Sampai ke langit ke-7. Kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, Sidrah Muntaha dekat mana? Kata ulama, fi maqamin ghairi ma'lum. Dia adalah tempat yang tidak diketahui oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu tinggi dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi peristiwa ini telah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala kata, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba dia. Lailan, hanyalah 1 malam sahaja, kata Allah. Tuan-tuan, Ummu Hani, sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni, Ummu Hani dia kata, tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi balik semula, tempat tidur tu masih lagi berasa hangat. Tuan-tuan, panas lagi tempat tidur Nabi. Maknanya perjalanan yang begitu pantas. Tuan-tuan, berapa jarak dia? 1650 kilometer. Tuan-tuan, saya kalau balik Johor,
ambil perjalanan lebih kurang dalam berapa ratus kilometer, 600 lebih kurang. Itu pun bawa kereta ambil masa lebih kurang 10 jam. 10 jam. Kadang-kadang dia pi sampai 15 jam. Kadang-kadang. Monti lena. Lepas tu dah segak sikit, start kereta jalan. Lepas itu berhenti makan. Berhenti makan bukan sekejap, 2-3 jam. Dulu ni tuan-tuan, sebelum kita sepenuhnya pakai kad tol ni, dulu dia ada pekerja, kita bayar dengan pekerja tu. Tuan-tuan, pekerja tu kata, dia kata, daripada Lok Start tu, daripada Lok Start, baru sampai dah, baru sampai. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana perjalanan pada dia macam tak masuk akal. No, kadang-kadang sampai 18 jam baru nak masuk Johor Bahru. Bayangkan, kita seorang-seorang je drive. Tuan-tuan, tu perjalanan kita. Baru berapa ratus kilometer. Tuan-tuan, mengambil masa yang begitu panjang. Tapi peristiwa Isra' dan juga Mi'raj berlaku hanya pada satu malam sahaja. Dan Ummu Hani kata, tempat tidur Nabi SAW masih lagi berasa hangat masa Nabi balik daripada peristiwa tersebut. Tuan-tuan, peristiwa ni dia nak habaq kepada manusia. Kalaulah segala benda disandarkan kepada manusia, perkara ni adalah perkara yang tidak masuk akal. Sebab pada zaman tu kalau nak pi Palestin, ambil masa 1 bulan pi. Dan patah balik juga mengambil masa 1 bulan. Tuan-tuan, tapi kerana peristiwa ni disandarkan kepada Allah. Sebab itu di awal-awal suratul Isra' Allah Subhanahu wa ta'ala kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba dia. Tuan-tuan, bila mana peristiwa ni disandarkan kepada Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi kalau sandak kepada manusia, benda ni adalah benda mustahil. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita berharap dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kita jangan ambil ringan. Kita jangan tak ambil peduli. Sebagaimana orang-orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang dia sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim, kata Allah. Ni orang-orang yang sombong, tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sombong ni walla, maka dia berpaling. Tuan-tuan, dia berpaling, keadaan dia mustakbirah, dalam keadaan dia menyombongkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maknanya dia tak menghargai apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita dah sebut Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Iqna' fi halli al-fas Abi Syuja'.
Tuan-tuan, dekat dalam kitab tu dia ada cerita berkenaan dengan sembahyang jamak qasar. Tuan-tuan, sembahyang jamak kadang-kadang dia diperbolehkan sekalipun kita tidak bermusafir. Pernah Nabi SAW dia menjamakkan sembahyang dia, tapi cuma sekali je. Bila mana Nabi mendapatkan sakit yang berat, tuan-tuan, maka dijamakkan sembahyang tersebut, tetapi tidak qasar. Tuan-tuan, manakala sembahyang kita boleh qasar dengan syarat bila mana kita bermusafir yang melebihi 2 marhalah, maka kita boleh jamak dan juga qasar kita punya sembahyang kita. Tuan-tuan, maka kata ulama membandingkan mana dia sembahyang yang lebih baik antara jamak qasar dan juga sembahyang sempurna. Tuan-tuan, ulama kata sudah tentu sembahyang yang paling baik adalah sembahyang sempurna berbanding dengan sembahyang jamak dan juga qasar. Tuan-tuan, benda ni kita boleh tengok di dalam Bushrul Karim yang dikarang oleh Syekh Ad-Daw'ani rahimahullahu ta'ala, perbezaan antara sembahyang sempurna dengan sembahyang jamak dan juga qasar. Dan sembahyang sempurna ni dia lebih baik daripada jamak dan juga qasar. Tuan-tuan, pasal apa? Kalau sembahyang sempurna dia ikut waktu, no? Kalau lohak, sembahyang dalam waktu lohak. Kalau asar, sembahyang dalam waktu asar. Kemudian dia tak pendek kan? Kalau 4 rakaat lah. No, kalau kata berapa lagi? Kalau kata 3 rakaat memanglah dia tidak qasar lah. Yang 4 rakaat ni, tuan-tuan, kalau 4 rakaat, dia 4 rakaat, dia tak jadikan 2 rakaat, maka kerana tu sembahyang sempurna lebih afdal daripada sembahyang jamak dan juga qasar. Tapi kata ulama, tuan-tuan, dalam kitab Al-Iqna' sebut, tuan-tuan, kata ulama, tetapi bila mana kamu dah musafir jauh lebih 2 marhalah, kemudian kamu tidak mengambil kemudahan yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna kamu adalah orang yang sombong, kata ulama. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dah beri kemudahan, Allah Ta'ala dah beri kelonggaran. Kerana pada permusafiran ni, kata Nabi SAW, al-musafirul adab, musafir adalah sebahagian daripada azab. Tuan-tuan, makna azab adalah kesusahan. Bermusafir ni sebahagian daripada kesusahan. Tuan-tuan, maka kerana itu orang yang berjalan lebih daripada 2 marhalah, dia boleh jamak dan juga qasar. Tapi kalau dia tak ambil, tuan-tuan, kata Imam Abi Syuja', ini hadiah daripada Allah. Bila mana kamu tak mengambil hadiah tersebut, kamu sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka orang yang sombong ni dia walla, dia berpaling mustakbirah, dalam keadaan dia menyombongkan diri dia. Padahal semua manusia berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah bila dia nak buat ketaatan dan dia nak tinggal benda-benda yang dilarang oleh Allah, dia perlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana tu Nabi SAW dia ajak pada kita perkataan hauqalah. Tuan-tuan, hauqalah ni apa dia? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, zikir hauqalah ni, no, kita terang sikit. Zikir hauqalah ni kalau boleh amal selalu.
Kerana dia mempunyai kelebihan yang sangat besar daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala ni punyalah dia pemurah, sehingga kan pada zikir-zikir yang kita ucapkan, di dalamnya terdapat kelebihan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila nak sebut pemurah ni, orang kafir pun dapat kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ulama bincang, perkataan Ar-Rahman dia adalah satu perkataan yang mana khusus pada makna tetapi umum pada pekerjaan. Dan tuan, maknanya apa? Pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala ni, semua makhluk yang dijadikan oleh Allah mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita makan nasi, orang kafir pun makan nasi. Tuan-tuan, bila kita minum air, mereka pun minum air. Tuan-tuan, kita ada anak, mereka pun boleh anak. Tuan-tuan, tapi bila kata Ar-Rahim, Ar-Rahim ni dia umum pada makna tetapi khusus pada pekerjaan. Tuan-tuan, maknanya apa? Yang mendapatkan rahmat Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kelebihan Hawqalah ni apa dia? Satu hari ni kita cerita dulu. Tuan-tuan, sebelum kita cerita, kita ni berhajat dengan Allah. Tuan-tuan, perkataan Hawqalah, zikir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu hari ada seorang ibu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, dia habaq kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak aku pi berperang dan sekarang ni dia sedang ditawan oleh musuh, dia dipenjarakan oleh musuh. Ya Rasulullah, aku sayang sangat kepada anak aku ni, kerana anak terona hak tu seorang ya, tak ada hak lain dah. Anak terona hak tu seorang yang aku harapkan dia, yang aku jaga sungguh-sungguh pun dia. Maka ya Rasulullah, aku minta kamu doalah kepada Allah, mudah-mudahan anak aku tu lepas daripada tawanan orang kafir tersebut. Dan tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Iqra'i la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahai ibu, bacalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tuan, maka ibu ni bila dapat amalan daripada Rasulullah, baca zikir ni siang malam pagi petang, dia membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tuan, tiap-tiap hari dia duk baca, sehinggalah satu malam pintu rumah dia diketuk. Dan tuan, maka bila dibuka pintu, Masya Allah, siapa yang main? Anak dia yang sebelum ni ditawan oleh musuh, yang sebelum ni dipenjara di negara kafir. Dan tuan, anak ni balik, dahlah balik. Dia bawa pula beberapa ekor unta, dan dia bawa pula beberapa ekor kambing. Masya Allah, diberikan rezeki pula bila mana balik. Dan tuan, tak apa, maka anak ni pun masuk rumah. Dan tuan, maka si ibu tanya, dia tanya, wahai anak, macam mana kamu boleh lepas ni? Macam mana kamu boleh terlepas ni? Dan tuan, si anak menjawab, dia kata, wahai ibu, satu malam bila pengawal ni dia duk cek satu-satu sel penjara, dia cek satu-satu. Maka bila dia dah cek, dia terlupa nak kunci semula. Dan tuan, security ni
Yang jaga penjara ni, dia cek, dia buka bilik satu-satu. Dia tengok, hak ni cukup, hak ni cukup. Maka si anak ni kata, masa mereka duk periksa, duk cek ni, mereka terlupa nak kunci semula penjara yang saya duduk dekat situ. Dan apabila saya nak keluar, saya tengok, wahai ibu, semua penjaga penjara pada malam tu semua terlena semua. Dan sehinggakan saya berjalan pun mereka tak sedar. Maka saya keluar daripada penjara. Masa nak keluar, saya tengok ada harta-harta ghanimah. Tuan-tuan, bila perang, harta tu dia jadi harta ghanimah. Ni harta perang. Harta ni dia ada dua. Satu ghanimah, satu lagi harta fight nama dia. Fight ni harta yang orang ambil daripada kita, kemudian kita nak ambil balik semula. Tuan-tuan, tu harta fight. Tapi kalau ghanimah, tuan-tuan, ghanimah ni harta perang yang halal untuk diambil. Tuan-tuan, maka dia kata apa, wahai ibu, saya tengok ada onta, ada kambing, saya ambil. Saya ambil. Saya pun bawa balik rumah. Akhirnya saya berjumpa dengan ibu. Maka si anak ni tanya, wahai ibu, saya tak tahu benda ni berlaku macam ni. Maka ibu dia kata apa? Wahai anak, ketahuilah, masa engkau dipenjarakan, aku berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah yang memerintahkan aku supaya membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, maka zikir ni adalah zikir yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap daripada hamba-hamba dia, dan ini merupakan rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, maka la haula wala quwwata illa billah maknanya tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata, makna tidak ada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah, maknanya seorang hamba dia tak boleh buat baik melainkan apabila dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berlaku pada zaman salaf dulu, bila mana ada satu orang alim, Masya Allah, alim sungguh dia ni, dahlah alim, abid, seorang yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia ni hari-hari duk pi masjid. Bila dia pi masjid, dia pun azan. Lepas azan, dia tunggu orang tak mai-mai. Tuan-tuan, dia dah orang tak mai, dia pun qamat. Dah qamat ni tengok kiri kanan pun tak ada orang juga. Lah sekali dia jadi imam. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia azan, dia qamat, dialah yang jadi imam. Tak ada orang yang mai. Tuan-tuan, lepas sembahyang dia tengok ke belakang pun tak ada orang yang mai. Tuan-tuan, maka dia pelik, mana pi orang kampung ni. Tuan-tuan, maka dia pun keluar cari. Rupa-rupanya, tuan-tuan, orang kampung pada masa tu, mereka ni duk sembah satu pokok besar yang mereka duk anggap itu adalah pokok keramat yang boleh mendatangkan keberkatan, kelebihan dan sebagainya. Tuan-tuan, mereka duk sembah itu. Tuan-tuan, akhirnya si alim ini dia kata apa? Tak boleh jadi. Ini melibatkan perkara akidah. Aku kena bentrah benda ni. Aku kena selamatkan akidah orang kampung ni. Tuan-tuan, esok pagi dia ambil kapak. Tuan-tuan, maka dia pun kapak pokok tu. Masa dia tengah duk kapak pokok tu, tiba-tiba keluar satu jin. Tuan-tuan, jin ni kata kepada orang alim ni, hang nak buat apa? Maka orang alim ni kata, rupa-rupanya selama ni yang disembah itu adalah kamu rupanya. Aku nak menyelamatkan akidah orang di kampung ni. Tuan-tuan, maka jin itu menyerang orang alim ni.
Tetapi Masya Allah, masa jin tu serang orang alim ni, maka jin tu tak dapat nak menyerang dia. Malah orang alim ini dia boleh mengalahkan jin tersebut. Sehinggalah jin tu kata, Zat dia lah. Tuan-tuan, ni jin. No? Ni syaitan. Tuan-tuan, dia kata, Zat, nanti tunggu Zat. Ni, kalau hang duk tebang pokok ni pun hang dapat apa? Hanya mendatangkan kemarahan orang saja. Macam ni, dia kata. Setiap pagi, apa kata dia kata? Aku berikan kepada kamu satu bungkus wang emas yang aku letak tiap-tiap pagi di bawah bantal kamu. Kamu tak usah tebang pokok ni. Kamu dapat apa? Nanti orang marah pada kamu. Tuan-tuan, sekejap ya, hati dia berpaling pada waktu itu. Saat tuan-tuan, sebab itu disebutkan di dalam kitab Al-Qirtas, syarah kepada Ratib Al-Attas yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, benda yang paling cepat terkalih, benda yang paling cepat berubah adalah hati yang ada di dalam dada manusia. Dan tuan alim ni, asal dia nak selamatkan akidah orang kampung, akhirnya terpikat kepada harta yang nak diberikan oleh syaitan yang disembah ini. Dan tuan, akhirnya tiap-tiap pagi dia tengok, oh ada sebungkus wang emas, masjid tak pergi dah. Dan tuan, sebelum ni dia azan, dia qamat, dia rajin. Dan tuan, tapi dah ada duit dah, tak mau pergi masjid dah. Dan tuan, maka sehingga satu pagi dia selok tengok, tiba-tiba duit emas tu tak ada. Dan tuan, dia punya marah pada syaitan ni. Dia kata apa? Jenis bangsa syaitan yang memang tak boleh dipercayai, dia kata. Dan tuan, dia bawa kapak lagi, lalu dia kapak apa ni pokok tu. Maka keluar balik jin yang dia bertemu sebelum ni. Dan tuan, jin tu kata apa? Hang nak buat apa ni? Maka si alim ni kata, kamu pembohong, kamu penipu, kamu pengkhianat, kamu ni memang musuh. Kamu dah tak bagi aku lagi dah sebagaimana yang dijanjikan. Duit mai tiap-tiap bagi. Tuan-tuan, dah tak ada dah. Tuan-tuan, lalu jin ni menyerang dia. Tapi kali ni Tok Alim ni dah tak boleh lagi dah berlawan dengan jin tersebut. Tuan-tuan, pasal apa yang dia tak boleh berlawan? Jin ni kata, syaitan ni kata, kalau dulu niat kamu kerana Allah, kerana tu kamu dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekarang niat kamu bukan lagi kerana Allah, tetapi niat kamu adalah kerana uang emas. Maka kerana tu kamu tidak lagi dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita kalau tak diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, apa pun tak boleh nak buat kalau disandakkan pada kita. Kerana tu Nabi SAW kata, la haula wa la quwwata, tidak ada daya dan kekuatan. Maknanya apa? Kamu tidak akan boleh melakukan taat melainkan bila mana kamu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ni yang kita boleh naik khabat Masjid Bukhari ni. Kita boleh apa ni, spendkan masa antara Maghrib dan juga Isya. Dan tuan, ni gerak siapa ni? Dan tuan, yang ni kekuatan daripada siapa ni? Dan tuan, lebih enak, lebih lazat kalau waktu lah ni kita duduk di rumah. Dan tuan, ni ada yang kita ni bekerja daripada pagi sampai petang. Dan tuan, saya mengajak daripada pukul 9.30 di sekolah sampai pukul 4.30. Sama dengan kawan-kawan 2-3 orang yang ikut saya malam ni. Mereka jaga tahfiz lagi lah. Daripada lepas subuh sampai pukul 4.30.
Tuan-tuan, tapi malam-malam macam ni boleh bercakap lagi, boleh mengajak lagi. Tuan-tuan, kalau ikut riang, kalau ikut ndak, baik duduk kat rumah. Tidur rehat, tapi tak mai juga. Tuan-tuan, ni gerak daripada siapa ni? Ini adalah daya dan upaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi SAW sebut, kamu tak mampu nak buat kebaikan melainkan diberikan kudrah oleh Allah. Tuan-tuan, demikian kata Nabi, kamu tidak akan boleh meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah. Tuan-tuan, nak tinggal benda yang dilarang oleh Allah lebih berat daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan, kerana orang yang melakukan ketaatan kadang-kadang dia berasa agak sedikit ringan bila mana dia tahu nilaian sesuatu amalan yang dia duk buat. Sebagai contoh, orang yang sanggup bangun pada 1/3 malam, tuan-tuan, kerana dia tahu waktu tu dimustajabkan doa, pada waktu itu dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah, nak melakukan taat mudah, tapi nak meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah, tuan-tuan, benda tu dia lebih berat dari nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hati kita mudah terkesan kerana kita ada 2 pintu yang terbuka. Tuan-tuan, pintu ni kalau tak jaga bagi elok, kalaulah kita tak jaga elok-elok, maknanya kita tak berjaga-jaga dengan dia, tuan-tuan, dia akan terkesan di dalam hati. Tuan-tuan, apa ada 2 pintu yang terbuka ni? Mata dan juga telinga. Tuan-tuan, inilah 2 benda yang menyebabkan kita mudah ta'assar, kita mudah terkesan dengan sesuatu. Mata dan telinga. Tuan-tuan, kata ulama, mata ni dia tengok macam-macam benda. Tuan-tuan, dia tengok benda yang menaikkan syahwat. Dia tengok benda-benda yang boleh menarik dia punya nafsu dia. Tuan-tuan, tengoklah kalau kita pergi bazar Ramadan. Kan tak lama lagi nak bazar Ramadan. Alhamdulillah. Tak sabar nampaknya kita nak bazar Ramadan ni. Tahun lepas tak boleh, tahun ni boleh, insya-Allah. Tuan-tuan, perut tengah lapar, kita pergi bazar. Tuan-tuan, kita pergi bazar tu agak-agak tujuan kita besar sangat lah nak beli makanan ni. Tak. Makanan kita boleh makan di rumah, kita boleh masak sendiri, bahkan yang kita masak lebih elok lagi. Tuan-tuan, tapi bila kita pergi bazar dengan perut lapar ni, mata ni duk tengok, telinga duk dengar. Tuan-tuan, mata ni duk tengok bengkang, hak ni duk tengok apa, ayam percik, hak ni mata duk tengok apa, daging panggang. Tuan-tuan, daripada mata itulah dia akan turun ke dalam hati. Dan kata ulama, benda yang dilihat dan benda yang didengar oleh manusia akan cepat untuk terkesan di dalam hati manusia. Kerana tu ulama kata, inilah dia 2 panca indera yang terbuka, yang mudah sangat ianya melekat di dalam hati manusia. Tuan-tuan, kalau dah macam tu, kita sangat perlukan Allah untuk bantu kita, memberi kekuatan dalam melakukan taat dan meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat itu. Insya-Allah nanti kita akan terangkan lagi berkenaan dengan kita nak jaga nikmat dorongan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan taat kepada Dia. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na
وما تعمدنا وما أسرارنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.